Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Hadi bagi subjek matematik tahun 6. Okey, kali ini topik baharu, minggu baharu, kita akan pelajari tentang panjang, jisim dan juga isi padu. Okey, di bawah tajuk yang besar ini dia ada 3 subtopik yang kamu nampak, dan kita akan sentuh satu subtopik sahaja dulu supaya kamu lebih mudah faham dan lebih detail nanti Ustaz beri penerangan. Okey, sebelum itu kita kena tahu apakah yang dimaksudkan dengan ukuran panjang ini. Okey, ukuran panjang adalah perbezaan jarak ataupun panjang daripada satu titik ke satu titik yang lain. Sebagai contoh, di sini titik A dan titik B mempunyai satu panjang ataupun satu ukuran jarak. Tapi kita tidak tahulah di sini kan. Contoh. Okey. Panjang boleh jadi panjang objek, panjang sesuatu objek ataupun jarak sesuatu tempat. Panjang objek contoh macam marker ni. Berapa panjang dari ujung ke ujung? Okey. Panjang dari ujung ke ujung. Maksudnya daripada satu titik ke satu titik yang lain. Ataupun kalau dari segi istilah jarak contoh dari sekolah ke rumah kamu, itu dipanggil jarak. Tetapi kita masih ukur menggunakan unit yang sama. Okey, bercakap pasal unit. Dalam panjang ada satu unit yang khas untuk mengukur panjang, yaitu meter. Tetapi dia ada pelbagai variasi. Untuk tahu kita tengok. Okey, unit yang digunakan dalam panjang ada beberapa bentuk. Yang pertama adalah mm. Tahu apa mm? Okay, mm adalah singkatan ataupun ringkasan bagi milimeter. Okey, satu di sini ya. Milimeter. Okey, seterusnya sentimeter. Dia bertulis cm sebab digunakan ataupun diambil daripada perkataan bahasa Inggeris. Tapi kalau dalam bahasa Melayu kita guna S, sentimeter. Okey, jadi kamu boleh tulis SM pun boleh. Okey, seterusnya adalah meter, M, meter. Dan yang terakhir, yang paling panjang antara ini adalah kilometer. Ustaz, adakah yang lebih panjang dan ada yang lebih pendek? Ada, tapi kamu buat masa ini kita tidak masukkan di dalam PDBs kali ini. Sebab apa? Sebab yang diperlukan cuma ini. Oke, yang lain tu kalau kamu mau cari boleh. Dia ada panjang, ada lebih panjang daripada kilometer, ada yang lebih pendek daripada milimeter. Okey? Okey, seterusnya kita tengok contoh untuk lebih faham macam mana cara untuk mengira ataupun apakah soalan-soalan yang berkaitan tentang panjang. Okey, sebelum tu kamu kena buka muka surat 121 dalam buku teks. Okey? Muka surat 121. Okey, apa soalan dia? Puan Ina membeli kain 14 meter. Kain dia 14 meter. Harga yang diberikan adalah Rp210. Bagi 14 meter ni harga dia adalah Rp210. Okey. Seperti yang sebelum ni Ustaz sudah terangkan, sekiranya diberi soalan ataupun soalan untuk kertas buah, kamu perlu keluarkan maklumat supaya kamu lebih mudah faham apa soalan, apa permintaan soalan, apa yang soalan itu mahukan. Kalau kamu tidak faham soalan, macam mana kamu mau selesaikan soalan tersebut? Okey, kita tengok maklumat yang diberikan. Ini maklumat yang awal. Kemudian kain dipotong kepada 7 bahagian. Tetapi daripada 7 bahagian ini, 3 bahagian digunakan untuk alas
meja. Oke? Nah, daripada 7 yang ada nih, 3 digunakan untuk alas meja. Jadi soalan dia, kita tengok seperti ini. Nah, dalam konteks kalau kamu tengok dia ada 2 soalan sebenarnya, bukan satu, ada 2. Yang pertama dia tanya, berapakah panjang dalam meter? Ingat, panjang kain dalam meter, unit kena meter. Kamu letak dalam sentimeter, kamu letak dalam kilometer, jawapan kamu kurang tepat. Bukan salah, kurang tepat, sebab permintaan dia mesti dalam meter yang digunakan untuk alas meja. Oke, tadi sudah ada bagi maklumat 3 bahagian digunakan untuk alas meja. Jadi kita sudah ada clue di sini. Kita tahu sudah, oh ini daripada 7 ni 3 yang digunakan. Tetapi kita tidak tahu berapa panjang dia. Oke, sebelum kita buat jalan kira ataupun jalan kerja untuk menyelesaikan soalan, pertama sekali kamu kena, untuk kamu lebih mudah faham, kamu boleh buat contoh macam ini. Ada juga ditunjukkan dalam teks surat 121. Bayangkan kain dibahagi kepada 7 bahagian. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, daripada 7 bahagian ini 3 digunakan sebagai alas meja. Soalan mau yang alas meja sahaja. Jadi kita boleh lorengkan. Andai kata kamu kurang paham, kamu boleh guna cara ni. Tapi kalau kamu boleh direct kepada soalan itu, kamu faham sudah, kamu tidak perlu buat ni pun tidak ada masalah. Ini untuk lebih memudahkan kamu lah, supaya kamu faham macam mana cara untuk mendapatkan panjang kain di dalam meter. Oke, panjang kain 14 meter. Jadi bila kamu tengok begini, secara logik kamu faham sudah, 14 meter mesti kena bahagi dengan 7 bahagian. Dia potong 7 bahagian, kemudian kamu kena darab kepada 3 bahagian yang digunakan. Oke, Ustaz ulang lagi sekali. 14 meter kamu kena potong ataupun kamu kena bahagi kepada 7 bahagian dulu. Sudah dapat 7 bahagian, baru kamu darabkan berapa bahagian yang digunakan. Paham? Di kata lain, ayat matematik kamu boleh buat begini. 14 meter bahagi dengan 7, kamu darab dengan 3. Oke? Boleh? 14 meter bahagi dengan 7 darab dengan 3. Oke, 14 meter bahagi 7 berapa? Soalan mudah. Oke, betul. 14 meter bahagi 7 dapat 2. Sini dapat 2 meter. 2 meter darab 3, kamu akan dapat 6 meter. Jadi senangkah? Susah? Senang kan? Ataupun kalau kamu suka kepada pecahan, kamu boleh buat awal-awal terus macam ni. 3 bahagian daripada 7 bahagian yang dipotong keseluruhan, kamu darabkan 14 meter. Jadi lebih kurang juga. 7 kamu darab 1, darab 2, kamu potong 2 meter darab 3 dapat 6 meter. Ini jawapan untuk soalan yang pertama. Dia tanya berapa panjang dalam meter. Kamu sudah dapat jawapan dia. Oke, soalan yang kedua. Harga kain alas meja. Oke, apa yang maklumat yang diberikan? Harga 210 ringgit. Itu saja harga dia. Jadi daripada maklumat ini kita kena masukkan dalam soalan. Oke, macam mana kita kira harga kain alas meja?
Seperti yang kita tahu, pecahan ataupun bahagian yang digunakan adalah 3 daripada 7. Kita boleh gunakan pecahan yang di bawah. Ini kalau yang skala pecahan lah lebih mudah. 3/7 darab, jangan lupa letak Rm 210. Oke, 3 bahagian yang digunakan daripada 7 bahagian keseluruhan kain, darab dengan harga keseluruhan kain. Kenapa mau darab begini? Sebab kita mau tahu berapa harga bagi 3 bahagian saja. Paham? Oke. Sebelum itu, untuk kamu lebih mudah paham, kiranya Ustaz letak begini, 7 daripada 7 bahagian maksudnya keseluruhan kain. Bila 7/7, bila kamu potong dia akan jadi 1 darab 210, kamu masih dapat 210. Bermakna itu adalah harga bagi keseluruhan kain. Tetapi kali ini kita mau 3 bahagian saja. Nah, bukan keseluruhan bahagiannya. Oke. 3/7. Panjang dulu. 3/7 darab dengan 210 ringgit. Oke. Menggunakan sifir 7, ingat yang di bawah sahaja yang boleh potong dengan yang di atas. Ya, sama ada kamu potong yang di bawah dengan yang atas ataupun potong menyilang ke sebelah. Oke. 3 dengan 210 tidak boleh dipotong sebab yang 3 ini kena darab 210, bukan bahagi. 7 darab berapa dapat? 210. Sifir berapa? Selain sifir 7, sifir berapa lagi? Sifir 3. 7 darab 3 kamu akan dapat 21. Jadi 3 kosong. Jadi 3 darab 30 kamu akan dapat Rm 90. Senang? Alhamdulillah. Oke, insyaallah setakat ini sahaja pelajaran kita pada pagi ini ataupun pelajaran pada hari ini. Kita akan sambung nanti untuk cisin dan juga isi padu. Jadi Ustaz akan sertakan link bagi kuisis untuk kamu jawab soalan ataupun ada masa yang terluang, boleh jawab dan cuba jawab dalam buku aktiviti formula A+. Oke, kalau ada yang kamu rasa susah mau jawab, kamu PM Ustaz akan tunjukkan cara macam mana cara selesaikan. Oke, itu saja untuk hari ini. Insyaallah kita akan jumpa lain kali di lain hari. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.